Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cu. Apa khabar? Sihat ke? Jadi mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dilindungi daripada segala mara bahaya, daripada perkara-perkara yang tidak baik untuk kita dan juga kaum keluarga kita, sahabat handai kita dan sebagainya. Jadi pada kali ini Pak Cu ingin menceritakan satu struktur atau bentuk yang agak unik juga. Kita panggil dia struktur TOR. TOR. TOR tu adalah satu bentuk di mana batu tu susun elok susun elok je, tapi tak ada jatuhnya. Jadi kalau kita tengok, tapi sekarang ni kalau kita pergi ke tepi-tepi sungai, orang pergi berkelah dan sebagainya, dia kadang-kadang dia buatlah main-main kan, dia cari blok-blok batu, dia susun satu-satu. Itulah TOR, itu namanya TOR. Tapi TOR yang Pak Cu ceritakan ini adalah secara semula jadi. Macam mana benda tu berlaku? Benda tu berlaku adalah biasanya berlaku di kawasan di dalam kawasan batuan granit lah, batu granit atau batu igneous. Di mana batu igneous itu adalah batu yang berasal di dalam bumi. Dia mengeras di dalam bumi. Jadi bila mengeras di dalam bumi itu maknanya batu yang ada di belah atas itu dah melalui luluh hawa dan sebagainya. Kemudian dia akan berlakunya hakisan. Apabila hakis lama-lama benda tu tertonjol, batu tadi tertonjol. Tapi proses hakisan tu bukannya ambil masa yang pendek, mengambil masa jutaan tahun. Jadi apabila terdedahnya ini, maka berlakunya proses yang sama juga, berlakunya weathering ataupun luluh hawa, dan kemudian berlakunya hakisan, maka akan adalah blok-blok batu. Jadi lama-lama dia akan disebabkan dengan bantuan daripada sistem retakan. Batu ni biasanya retak disebabkan oleh daya-daya yang ataupun tenaga-tenaga ataupun daripada tekanan yang ada di sekitarnya, maka batu tu retak. Apabila retak, maka proses luluh hawa tu berlaku sepanjang retakan itu dulu. Itu kawasan zon yang lemah. Jadi kawasan yang tak retak tu dia akan jadi kekal macam tu lah, dia kuat lah. Jadi lama kelamaan benda tu akan jadi tersusun, yang kecil atas kemudian besar ke bawah dan sebagainya, maka tersusun cantik ya. Jadi sebagai contoh, kalau kita pergi ke Pulau Redang sebagai contoh, belum ada kita masuk pada Teluk Redang tu, kita nampaklah satu batu besarnya, kemudian ada tersusun elok. Bukan manusia yang susun tu, itu adalah memang semula jadi tersusun, hasil daripada proses luluh hawa. Itu kita panggil dia sebagai TOR, struktur berkenaan sebagai TOR. Jadi kita nampaklah di seluruh dunia ni banyaklah struktur TOR ini yang ada, yang tercantik-cantik. Tapi dekat di Malaysia ni, sebab TOR kita tu banyak tertimbus ataupun terlindung oleh adanya pokok-pokok. Kita ni pokok-pokok yang banyak. Jadi kita tak nampaklah jelas dengan struktur TOR berkenaan. Jadi kalau kita pergi ke gurun dan sebagainya, gurun tu lagi nampak jelas dia punya proses pembentukan TOR tu. Maka dia nampaklah bertingkat-tingkat batu tu. Jadi daripada situlah maka kita nampaklah kalau sekiranya struktur TOR itu menjadi satu tarikan dan minat yang tinggi kepada manusia untuk nak tengok dan mengambil gambar dan sebagainya. Jadi biasanya kalau TOR ini akan menjadi satu geosite ataupun kawasan geotapak, di mana menjadi satu kawasan kegemaran individu atau masyarakat untuk menikmati keindahan dan kecantikan dia. Jadi kalau jadi sekurang-kurangnya pada kali ini Pak Cu boleh memperkenalkan TOR itulah, mana terminologi ataupun term TOR itu kepada tuan-tuan dan juga kepada adik-adik semua. Semoga Pak Cu pun daripada ini dapat mengwar-warkan bahawa dekat Malaysia ni pun banyak TOR juga. Tapi kalau kita pergi ke pulau-pulau lah, biasa pulau-pulau nanti kita nampak banyaklah kita nampak struktur TOR itu. Di mana kalau sekiranya ada pulau berbatu tetapi tak ada pokok, kita nampaklah batu tersusun elok. Sebenarnya susunan batu tu bukan dibuat oleh ombak, bukan dibuat oleh apa-apa, tetapi itu ada daripada proses semula jadi. Benda tu tak teralih pun, tetapi disebabkan oleh luluh hawa dan juga disebabkan oleh struktur yang ada, maka dia akan membentuk yang sedemikian, menyebabkan benda tu jadi tunggul laut, jadi cantik nampak dia. Jadi cantiknya disebabkan oleh kemudian di shape art ataupun dihakis sedikit sebanyak oleh air laut, maka oleh ombak dan sebagainya, maka benda tu lagi cantik nampaknya.
Itulah Thor sebenarnya. Jadi kalau kita pergi ke inilah ke Melaka lah, kalau kita tengok, kita akan nampak. Kalau kita pergi ke Pulau Undan, kita nampak adalah sistem Thor dia. Thor dia ada besar-besar, kemudian bertindal sampailah ke atas. Kalau kita pergi Tioman, kita nampak juga Thor tu banyak ada batu-batu yang bertingkat berkenaan di sana. Jadi kalau kita tengok pulau-pulau lain pun, kalau kita pergi ke Pulau Pangku pun, kita ada nampak juga sistem Thor batu granit. Jadi tempat yang Pak Cu cerita tadi semua adalah terdiri daripada batuan igneous atau batuan yang keras, yang terhablur di dalam bumi, di mana telah mengalami proses luluh hawa dan juga hakisan di atasnya sehingga dia terdedah, dan dia sendiri bila terluluh hawa dan terdedah, maka akan membentuk struktur Thor berkenaan. Jadi Thor ini adalah dikawal sepenuhnya oleh jenis batuan dan juga dikawal oleh sistem retakan yang ada, menyebabkan dia berlakunya pertindahan batuan berkenaan dengan secara sistematik. Jadi kalau kita tengok segi logiknya, kenapa benda tu stabil? Sepatutnya benda tu kalau dah tersusun beginian, dia tak akan jadi stabil. Jadi itulah keunikan yang ada, yang Allah Ta'ala ciptakan, di mana betul-betul yang berkenaan adalah proses yang berlaku secara semula jadi oleh geomorphic agent. Geomorphic agent ini adalah sama ada air, angin ataupun glasier. 3 benda ni je. Jadi kita tak ada glasier, kita angin pun tak apa kuat, kita cuma sebabkan oleh air je. Jadi macam itulah. Jadi kalau dekat gurun sebagai contoh, dekat gurun kita nampaklah struktur batu yang pelik betul. Dia duduk di atas benda yang kecil, tetapi dia tu besar di atas, tapi masih stabil. Itu kita panggil Thor tu. Itu benda lain. Pak Cu pun tak tahu lah, lupa apa benda dia punya struktur dia. Tapi maknanya banyak benda-benda yang unik yang ada di atas muka bumi ni. Jadi perlu kita discover atau perlu kita ketahui secara logiknya. Jadi kalau kita nak tahu Thor tu, atau cara nak challenge diri kita untuk nak buat Thor tu sendiri, ialah macam Pak Cu cerita tadi lah, pergi berkelah dengan keluarga di sungai, carilah dia punya blok-blok ataupun batu-batu bulat-bulat tu, cuba susun sampai tinggi mana yang dapat, mula daripada besar sampailah kecil ke atas. Jadi bentuk itu adalah bentuk Thor, kita panggil dia T-O-R. Jadi mudah-mudahan perkongsian ringkas ini akan beri manfaat kepada semua, kepada tuan-tuan, puan-puan, kepada adik-adik, semoga menjadi satu inspirasi kepada kita bahawa kita kena appreciate apa yang alam ni ciptakan untuk kita. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi di lain episod. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.